Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wal 'aqibatu lil muttaqin wala 'udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Alhamdulillah, kita menyatakan kesyukuran kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita kesempatan sekali lagi pada petang ini untuk bersama-sama dalam sesi Facebook Live dalam siri yang kedua berkaitan kepimpinan perang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hari ini kita akan membicarakan tentang satu perang yang hebat, yang besar dan penting dalam sejarah umat Islam, iaitu perang Uhud. Hadirin hadirat, bila kita membicarakan tentang perang Uhud, kita tidak dapat lari daripada membincangkan tentang kepimpinan dan pentingnya untuk para pengikut, para ahli organisasi mendengar, taat, percaya dan memberikan sepenuh ketaatan dan komitmen kepada setiap arahan ketua atau pemimpin yang telah kita lantik ataupun telah kita percayai. Kerjasama pasukan merupakan satu aspek yang sangat penting, dan inilah merupakan tunjang, merupakan pasak kepada apa yang berlaku dalam peristiwa perang Uhud yang insya-Allah kita akan bincangkan. Saya akan cuba menyungkil dan menyelongkar beberapa pengajaran-pengajaran kepimpinan yang insya-Allah kita boleh ambil sama-sama dalam pada kita menjalani bulan Ramadan, bulan jihad yang penuh dengan cabaran, penuh dengan dugaan dan penuh dengan kesusahan. InsyaAllah peristiwa perang Uhud ini dapat memberikan kita sedikit lonjakan, suntikan dalam pada kita mengeluarkan diri kita daripada segala masalah, segala kebuntuan, dan juga insya-Allah kita akan keluar daripada bulan Ramadan ini sebagai seorang individu yang lebih baik dan bertakwa insya-Allah. Pengajaran pertama yang insya-Allah kita boleh sama-sama ambil dari peristiwa perang Uhud ini ialah kerjasama pasukan ataupun teamwork ini mestilah berpandukan kepada matlamat, misi dan visi yang satu. Misi dan visi ini dibentuk bersama-sama dan mesti dijayakan dengan sungguh-sungguh oleh pemimpin. Kerana apa? Kerana umat Islam ataupun kem yang baik ini akan berhadapan dengan orang kafir Quraisy. Orang kafir Quraisy, musuh-musuh kita juga memiliki misi, visi, dan mereka menjayakan agenda mereka dengan sangat konsisten dan sangat baik. Kita lihat dalam contoh perang Uhud. Apabila umat Islam menang dalam peristiwa perang Badar yang berlaku pada tahun kedua Hijrah, orang kafir Quraisy ini menyimpan satu dendam dan satu kesumat yang sangat besar, dan mereka bersungguh-sungguh menyimpan perancangan yang sangat teliti untuk mengalahkan, untuk membalas dendam. Jadi mereka kata, kita dah kalah dalam perang Badar. Kita kalah sebab apa? Sebab kita mempertahankan kafilah perdagangan Abu Sufyan. Kenapa tidak? Kita membelanjakan, kita menggunakan keuntungan yang kita dapat daripada kafilah perdagangan Abu Sufyan itu untuk kembali menyerang dan menghancurkan umat Islam. Lihat, musuh-musuh kita juga bersatu, berkorban, dan mereka menyimpan matlamat yang sama. Dan perancangan yang agak panjang dalam masa setahun. Perang Uhud berlaku pada tahun ketiga Hijrah, dalam bulan Syawal. Perang Badar tahun kedua Hijrah, dalam bulan Ramadan. Jadi lebih kurang setahun. Mereka menyimpan, mereka menabung, dan mereka mengumpulkan kekuatan ketenteraan. Jadi kesatuan misi dan visi musuh-musuh Islam, kalau kita tidak lawan, kita tidak saingi dengan kekuatan kesatuan misi dan visi umat Islam, kita akan kalah. Jadi Rasulullah sebagai seorang pemimpin yang hebat, lihat bagaimana Rasulullah SAW menyatukan. Bila berlaku peristiwa hijrah, Rasulullah melakukan 3 perkara besar. Yang pertama, mendirikan Masjid Quba sebagai satu medan, satu headquarters, satu markas pusat komuniti untuk Islam berkembang. Yang kedua, Rasulullah membuat piagam Madinah. Yang ketiga, Rasulullah menyatukan Muhajirin dan Ansar. Ini adalah satu strategi untuk memastikan umat Islam bersatu. Bukan saja misi dan visi, alhamdulillah semua dah percaya kepada Allah, mengiktiraf Rasulullah sebagai Rasulullah. Tetapi tidak cukup dengan itu, penyatuan persaudaraan antara Muhajirin dan Ansar ini perlu. Dan dalam perang Uhud ini, kalau kita lihat peristiwa sebelum berlaku perang Uhud, terdapat satu kaum Yahudi yang merupakan sekutu Khazraj yang ingin menyertai peperangan Uhud, bersama-sama membantu tentera Islam. Sebab mereka ni walaupun bukan Islam, tapi dia bersekutu dengan Khazraj. Tapi Rasulullah tolak. Rasulullah kata, no, hanya orang-orang Islam saja yang dibenarkan bersama-sama dalam peperangan Uhud. Jadi ini adalah satu mesej yang sangat besar. Kesatuan kita
ialah kesatuan akidah. Kesatuan, kepercayaan kepada Tuhan yang satu, Rasul Nabi Muhammad yang satu. Jadi ini adalah pengajaran yang besar. Pemimpin dalam mana-mana organisasi perlu memainkan peranan untuk menceritakan, untuk membudayakan misi-misi, supaya semua ahli pasukan faham perkara yang sama dan beramal, bekerja dan berusaha secara sejajar untuk mencapai matlamat dan misi-misi yang telah disepakati bersama. Sebab itu benda ni memerlukan kemahiran. Kita kena tahu macam mana nak merangka misi, visi, objektif, kemudian strategi dan aktiviti, VMOSA. Bagaimana nak pastikan kita punya objektif tu smart, dia specific, measurable, achievable, relevant dan juga time bound. Kita nak pastikan misi dan visi yang kita letakkan dalam pasukan kita itu boleh dikaitkan dengan ahli, memiliki keunikan, memiliki ikatan emosi yang kuat. Ini semua adalah kemahiran-kemahiran yang perlu dikuasai oleh pemimpin, dan Rasulullah melakukannya dengan sangat baik. Allah menceritakan dalam Al-Quran, innal ladzina kafaru yunfikuna amwalahum liyasuddu an sabilillah. Semuanya orang-orang kafir itu menginfakkan harta mereka untuk menghalangi orang ke jalan Allah. Fasayunfikunaha summa takunu alaihi hasratan summa yughlabun. Mereka benar-benar membelanjakan harta mereka, kemudian mereka merasa menyesal dan kemudian dikalahkan. Kalau orang yang tidak beriman, kafir Quraisy, membelanjakan harta mereka untuk mencapai misi-misi yang mereka sepakati bersama, berkorban, bukan sedikit. Diceritakan jumlah yang dikumpulkan oleh orang kafir ini 1000 ekor unta dan 50,000 dinar. Satu jumlah yang sangat besar semata-mata untuk mengalahkan umat Islam. Jadi ini pengajaran besar yang kita sebagai seorang pemimpin Islam kena ambil dan kena sematkan dalam jiwa kita untuk berjaya, untuk membawa organisasi kita ataupun harakah yang kita pimpin ini ke satu tahap yang lebih baik. Kita mesti mampu meletakkan misi-visi yang jelas dan mesti dikuasai dan diimani oleh seluruh ahli pasukan. Benda ini memerlukan pengorbanan, benda ini memerlukan kesungguhan, memerlukan kepercayaan dan contoh teladan daripada kita sendiri. Itu yang pertama. Yang kedua, bagaimana kita nak mewujudkan teamwork ataupun kerjasama pasukan yang hebat. Dalam perang Uhud, Rasulullah meminta pandangan sahabat. Apabila Rasulullah menerima berita daripada Al-Abbas, daripada Mekah, bahawa tentera Uhud ni daripada Mekah, orang-orang kafir Quraisy sudah mula keluar. Jadi Rasulullah memanggil para sahabat untuk berbincang. Rasulullah kata, kita nak berperang di dalam Madinah ataupun keluar. Walaupun Rasulullah secara peribadi memang prefer dan cenderung untuk berperang di dalam Madinah, mempertahankan Madinah, tetapi para sahabat yang lebih muda dan kebanyakan mereka tidak menyertai peperangan Badar, menyarankan, mencadangkan pada Rasulullah SAW untuk pergi ke Uhud, untuk keluar, untuk mempertahankan Madinah ni pada berluar. Uhud dengan Madinah ni bukan, dia ada satu jarak yang tertentu. Jadi Rasulullah mengambil pandangan para sahabat hasil perbincangan. Jadi ini menunjukkan bahawa Rasulullah berbincang. Sama juga dalam perang Badar kita cerita sebelum ni, Rasulullah berbincang sama ada teruskan perang ataupun bagaimana. Sebab mereka keluar dalam perang Badar bukan untuk niat untuk berperang, tapi untuk memintas kafilah perdagangan Abu Sufyan. Kemudian Rasul berbincang juga pada sahabat bagaimana nak dilakukan pertahanan perang dalam peristiwa perang Badar. Begitu juga dalam peristiwa perang Uhud. Dan kita akan lihat dalam perang-perang yang lain, benda ini sangat konsisten. Rasulullah dalam setiap peperangan, walaupun beliau dipandu oleh wahyu, tetapi tetap meminta pandangan. Allah berfirman dalam Al-Quran, wa amruhum syura bainahum fa iza azamta fatawakkal 'ala Allah, dalam surah yang lain. Maka kita kena memastikan kita melakukan mesyuarat, mengambil pandangan ahli. Bukan semesti kita dengar, tetapi kita bukan semesti kita ikut, tetapi kita mendengar dan mengumpul semua pandangan-pandangan untuk membuat keputusan yang terbaik. Dalam pengurusan ataupun dalam kepimpinan ini, kita boleh bahagikan pembentukan pasukan itu kepada beberapa fasa. Yang pertama biasa disebut ialah forming, kemudian storming, norming dan akhirnya performing. Sebelum satu pasukan itu boleh performing untuk mencapai prestasi yang tinggi, mereka pertama sekali forming. Forming ni adalah proses suai kenal. Sebab itu Rasulullah mempersaudarakan Muhajirin dan Ansar, kerana itulah proses forming. Dan dalam perang Badar kita lihat Rasulullah melantik pemegang panji yang berbeza. Muhajirin yang memegang panji ketika perang Badar ialah Sayyidina Ali bin Abi Talib. Ansar ialah Sa'ad bin Mu'az radhiyallahu anhu. Dalam perang Uhud pun sama.
Kita akan lihat strategi Rasulullah ni konsisten dan sangat-sangat tepat berdasarkan realiti ketika itu. Bahkan dalam perang Uhud, Rasulullah memecahkan pemegang panji ni 3. Keseluruhan yang dipimpin oleh Muhajirin ialah Mus'ab bin Umair, panji pertama. Ansar pun Rasulullah pecah lagi pada 2. Aus oleh Usab bin Khudair dan Khazraj oleh Al-Khabat bin Munzir. Kenapa? Kerana umat Islam ketika itu sebenarnya cara sentimen dan cara kebiasaannya masih belum bersatu sebagai satu kelompok. Kerana mereka ni asalnya memang lain, Muhajirin lain. Ansar pun dulu berperang, Aus dan Khazraj. Jadi Rasulullah membahagikan kepada kelompok-kelompok ini. Walaupun bersatu sebagai satu tentera, tetapi pemegang panji berbeza-beza dan setiap pemegang panji itu di belakang mereka adalah kumpulan mereka. Kerana umat Islam pada fasa ini, kalau kita nak kaitkan dengan strategi pengurusan tadi, masih berada dalam fasa forming ataupun storming. Storming ni apabila pasukan yang baru dibentuk mula berselisih pandangan, mula berbeza personality, mula berlaku krisis, mula berlaku perbezaan. Jadi diuji. Itu storming. Dan itu yang berlaku dalam perang yang kita akan bincangkan nanti. Berlaku perselisihan pandangan, berlaku pelanggaran arahan. Itu storming. Maksudnya pasukan yang baru masih dalam usaha suai kenal, diuji, dan mereka cuba mengatasi ujian-ujian tersebut. Lepas tu baru dia akan norming. Norming ni kembali pada keadaan yang aman, biasa. Keserasian itu mula dibentuk dan mula terbina, dan akhirnya mereka akan performing. Itu dari segi pengurusan. Kita boleh kaitkan peristiwa peperangan Uhud ni. Rasulullah meminta pandangan para sahabat untuk memastikan mutual accountability. Yang ketiga, inilah elemen yang paling besar yang kita biasa sebut pasal perang Uhud ni, ialah ketaatan kepada pemimpin dan kita punya kepercayaan dan kita punya kesungguhan untuk mempertahankan pemimpin. Pelanggaran arahan yang pertama berlaku apabila 300 tentera menarik diri. Asal-asal yang keluar daripada Madinah ni 1000. Okay? Perang Uhud ni 700 lawan 3000 tentera kafir Quraisy. Asalnya 1000 keluar, 300 setelah bakar dan dipropagandakan oleh Abdullah bin Ubay bin Salul, ketua munafik ketika itu. 300 keluar. Dan ini merupakan tamparan yang sangat hebat kepada tentera Islam. Dan belakang mereka sedikit. Kemudian 1/3 menarik diri pada saat-saat akhir. Dan bukan setakat itu, diceritakan juga tentera Islam selebihnya yang 700 orang ini pun sebenarnya sebahagian mereka sudah goyang dan mula rasa ragu-ragu. Sebahagian mereka sudah rasa macam betul ke tak betul, betul ke tak betul. Sebab Abdullah bin Ubay bin Salul ini mempertikaikan keputusan Rasulullah untuk keluar. Dia tak setuju. Dia kata lebih baik kita mempertahankan dalam Madinah. Ada pro and con sudah tentu, tetapi keputusan yang dibuat oleh syura, pemusyawaratan dan perbincangan bersama itulah yang terbaik. Seperti firman Allah tadi, Faiza azamta, kita dah berazam, dah bersyura dan mencapai persepakatan. Seterusnya kena buat apa? Tawakkal ala Allah, kita serah kepada Allah. Semoga keputusan itulah keputusan yang terbaik. Tetapi Abdullah bin Ubay ini menghasut dan berjaya menarik 300 orang munafik keluar daripada tentera dan balik ke Madinah. Jadi sudah tinggal 700 orang, dan sebahagian daripada 700 itu pun sendiri sudah goyang. Jadi tentera Islam berhadapan bilangan yang jauh lebih besar. Mereka 700. Itu pelanggaran arahan yang pertama. Pelanggaran arahan yang kedua berlaku apabila Rasulullah, kita baca sirah, menempatkan 50 orang pemanah yang mahir di atas Jabal Rumah ataupun Bukit Ainain yang diketahui oleh Abdullah bin Jubair. Rasulullah kata apa? Dalam hadis yang sahih, Rasulullah kata, kamu kekal di sini. Jika kami menang, jangan turun. Jika kami kalah pun, jangan turun. Itu adalah strategi yang sangat ampuh, sangat hebat, sangat luar biasa yang Rasulullah letakkan dan rangka dalam siri peperangan tersebut. Tetapi apa yang berlaku? Allah menceritakan dalam Quran, walaqad nasarakumullahu wa'dahu istahussunahum bi'izni hatta iza fashiltum wa tanaza'tum fil amr wa asaitum min ba'di ma arakum ma tuhibbun. Allah kata dalam Quran, sungguhnya Allah telah membenarkan janjinya ketika kamu membunuh mereka secara beramai-ramai dengan izin Allah SWT. Dalam pusingan yang pertama, peperangan Uhud ini umat Islam menang dengan mudah.
Dan itulah janji Allah. Kalau kita percaya dan yakin dan menanamkan keimanan yang total kepada Allah SWT, 100%, dan berusaha secara 100%, Allah akan memberi kemenangan. Takwa 100%, akidah 100%, usaha 100%, pasti Allah memberikan kemenangan. Itulah janji Allah, dan Allah telah menunaikan janji tersebut dalam pusingan pertama. Tetapi apa yang berlaku? Apabila pelanggaran kedua ini berlaku, umat Islam yang melihat tentera-tentera, rakan-rakan mereka di bawah sudah mula menang, kafir Quraisy sudah mula lari dan dikejar, apa yang mereka bayangkan? Mereka sudah mula berselisih. Allah kata mereka sudah mula lemah. Kemudian berselisih pandangan, berdebat dan saling bercakaran. Kemudian mereka menderhaka, melanggar perintah Rasulullah SAW. Sebab apa? Asaitum min ba'di ma arakum ma tuhibbun. Kerana Allah memperlihatkan kepada mereka benda yang mereka sukai. Apa benda yang mereka sukai? Sudah tentulah harta rampasan perang. Ini perkara yang menarik, hadirin hadirat, kerana dalam peperangan Badar, umat Islam pertama sekali dia tak bercadang, tak merancang untuk berperang. Dan bila mereka menang, dapat harta rampasan perang yang banyak, mereka tak tahu nak buat apa. Jadi turunlah surah Al-Anfal, harta rampasan perang yang menceritakan tentang peristiwa perang Badar dan apa yang kena buat dengan rampasan-rampasan perang ni, harta ghanimah. Tetapi perang Uhud berlaku, umat Islam dia dah tahu pasal Anfal, dah tahu pasal ghanimah, apa pembagian ghanimah tu macam mana. Jadi mereka ini hadirin hadirat dibina, ditarbiyah, dididik secara terus oleh tangan Rasulullah SAW, menerima wahyu direct, hidup sama-sama Rasulullah, makan, minum, tidur, berperang dan berjuang bersama Rasulullah. Tetapi dalam surah ini Allah menceritakan, Allah menyerlahkan apa yang berlaku dalam hati mereka. Minkum man yuridud dunya wa minkum man yuridul akhirah. Di kalangan para sahabat ini, sebahagian mereka hendakkan dunia. Mereka turun, mereka melanggar perintah Nabi Muhammad SAW kerana inginkan harta rampasan perang. Iyalah, takkan dia nak duduk je kat atas tu. Kawan-kawan dia kat bawah tu semua dah kutip, semua dah kejar musuh nak dapatkan ghanimah. Jadi 40 orang daripada 50 orang tentera yang ditempatkan oleh Rasulullah di atas Jabal Rumah ni turun. 10 orang kekal. Dia kata jangan turun. Rasulullah dah remind kita dan memberi peringatan kepada kita, tentera Islam kalah ke, tentera Islam menang ke, jangan turun. Mereka kata tak, buat apa kita nak duduk kat atas ni lagi. Dia sudah mula berselisih pandangan. Hatta idza fashitum wa tanaza'tum fil amr. Mereka mula berdebat, berselisih pandangan tentang urusan yang penting, itu urusan peperangan. Jadi 40 orang turun, tinggal 10 orang. Dan penurunan mereka itu merupakan pelanggaran ketaatan kepada Rasulullah SAW. Dan berlakulah apa yang berlaku. Kita tahu tentera musyrik yang dipimpin oleh Khalid Al-Walid berpusing, membuat U-turn dan membantai tentera Islam secara teruk, sehingga Rasulullah jatuh luka darah di muka baginda, dan gigi baginda patah, dan hampir-hampir baginda dibunuh dalam peristiwa peperangan tersebut. Kalau tidaklah kerana umat Islam, 7 orang Ansar yang mempertahankan baginda, dan Sa'ad bin Abi Waqqas, juga Talha bin Ubaidillah yang merupakan benteng terakhir ketika itu. Tak ada orang lain. 9 orang sahabat ini saja yang di sekeliling Nabi ketika itu. Umat Islam yang lain sudah berkecamuk, dah bertempiaran, sudah hilang arah dan hampir saja dikalahkan oleh musyrikin. Jadi inilah kepentingan kita dengar arahan ketua. Dalam kepimpinan, pemimpin kena faham arahan mereka didengari ataupun diikuti bukan kerana posisi. Ini penting. Tetapi kerana trust, kerana kepercayaan. Dalam bahasa Arab disebut siqah. Siqah ini, trust ini, kepercayaan ini bukan diminta, tetapi diberi. Maksudnya kita sebagai itu tak boleh minta, okey, korang semua kena percaya kat aku, korang semua kena trust kat aku. Tak. Tetapi dengan aksi kita, dengan cara kita memimpin, dengan cara kita menyantuni ahli, kepimpinan, kepercayaan ini diberi. Jadi setiap arahan yang kita sebut kemudian akan diikuti, akan didengari, akan ditaati. Sebab kita bukannya gerakan macam tentera. Tentera ni dia memang sami'na wa ata'na, dia patuh.
Kan, apa saja arahan daripada pihak atasan, apa saja kata-kata ketua, dia akan ikut. Dia tak ada fikir. Itu metodologi ataupun disiplin tentera. Kita kena sedikit sebanyak belajar daripada disiplin tentera itu, kerana ketaatan ini sangat penting. Dan ketaatan ini akan menentukan jatuh bangun, berjaya ataupun gagal sesuatu organisasi itu. Dan kita lihat juga apa yang berlaku ketika tentera-tentera Islam ni balik. Saya fast forward ke depan. Banyak peristiwa-peristiwa yang menyengat hati yang berlaku. Kerana dalam peristiwa Uhud ni 70 syahid dicatatkan. Maknanya 70 umat Islam terkorban, antaranya bapa saudara Nabi sendiri, Hamzah, Mus'ab bin Umair. Okay, pemuda yang hebat yang telah menyebarkan Islam ketika fasa awal dakwah di Madinah dan sebagainya. Jadi apabila Rasulullah balik ke Madinah, jadi berita-berita kesyahidan ni sampai kepada ahli keluarga masing-masing. Tapi nak lihat cerita bagaimana kesayangan ataupun bagaimana mereka ni mempertahankan ketua. Sebelum tu kita ceritakan, sebelum perang ni tamat, apabila Rasulullah SAW diserbu oleh tentera musuh, 9 orang sahabat ni yang merupakan benteng terakhir. 7 orang Ansar, seorang demi seorang syahid mempertahankan Rasulullah. Sampai tinggal 2 orang saja. 2 orang saja, iaitu Talha bin Ubaidillah, yang digelar oleh Rasulullah SAW sendiri sebagai si syahid yang berjalan. Maksudnya teruk sangat dia punya kecederaan yang dialami oleh Talha kerana mempertahankan Nabi. Kan, sampai Rasulullah kata, kalau kamu nak lihat syahid yang berjalan, syahid yang masih hidup di atas muka bumi ini, ialah Talha bin Ubaidillah. Dan Sa'ad bin Abi Waqqas yang merupakan pemanah yang hebat, melepaskan panahan-panahan demi mempertahankan Nabi sebelum bantuan sampai daripada sahabat-sahabat yang lain. Jadi mereka ini sangat memberikan segala-galanya untuk ketua. Ini bukan satu lagi faktor, satu lagi karakter bagaimana sebuah organisasi itu hendak berjaya. Maknanya ketua ini kena didengari kata-kata dia, kerana apabila berlaku percanggahan dan perbalahan maka akan lemah. Yang kedua, ketua ini kena disayangi oleh ahli-ahli bawah dan mereka sanggup berkorban. Dalam kisah sirah ini, sahabat ini sanggup memberikan segala-galanya, termasuklah nyawa mereka. Jadi ramai yang syahid. Apabila Rasulullah pulang ke Madinah, kisah seorang wanita Bani Dinar, dikhabarkan kepada dia ahli keluarga dia, adik-beradik dia lelaki syahid. Kemudian dia kata, Rasulullah bagaimana? Kemudian dikabarkan kepada dia juga, suami dia syahid. Dia kata, Rasulullah bagaimana? Kemudian sahabat kata, Rasulullah hidup dan sihat. Dia tak puas hati, dia nak tengok Rasulullah, nak pastikan Rasulullah hidup, walaupun suami dia dah meninggal, syahid, walaupun adik-beradik dia syahid, tetapi dia nak tengok Rasulullah. Dan sebaik saja dia melihat wajah Rasulullah SAW yang masih hidup. Dia kata, selain dari perkara ini adalah perkara kecil. Maksudnya, yang penting Rasulullah hidup, itu yang paling utama. Suami dia meninggal, perkara kecil. Adik-beradik dia meninggal, perkara kecil. Selain daripada perkara ini, dia kata perkara kecil. Yang penting Rasulullah hidup. Ini menunjukkan setiap lapisan masyarakat umat Islam ketika itu memberikan segala-galanya kepada Rasulullah, mementingkan Rasulullah sebagai pemimpin mereka. Dan begitu juga dengan kisah yang lain. Satu kisah tentang adik-beradik Abdullah bin Jahsy, iaitu Hamnah binti Jahsy. Dikabarkan kepada dia Abdullah bin Jahsy syahid dalam peperangan Uhud. Dia sabar, dia relax. Kemudian dikabarkan kepada dia bapa saudara dia, iaitu Hamzah sendiri syahid. Tapi apabila akhirnya berita sampai suami dia, Mus'ab bin Umair, syahid, barulah dia menangis. Dan Rasulullah bersabda bahawa sungguhnya suami memiliki tempat yang istimewa di hati isteri. Tetapi inilah kekuatan-kekuatan yang dibina, yang ada pada masyarakat Islam ketika itu. Mereka taat pada pemimpin mereka dan meletakkan Rasulullah sebagai pemimpin umat Islam ketika itu pada satu tahap yang istimewa. Yang terakhir yang saya nak bincangkan pada petang ini ialah bagaimana kita nak membentuk satu teamwork yang kuat, satu kerjasama pasukan yang hebat, ialah dengan memastikan setiap ahli kita berlumba-lumba untuk mencapai manfaat untuk pasukan, bukan untuk diri sendiri, untuk pasukan.
Ada kisah dua remaja yang bersungguh-sungguh nak sertai perang Uhud. Rasulullah biasa tak benarkan kanak-kanak dan remaja yang tak cukup umur untuk sertai perang. Tetapi seorang remaja yang bernama Rafi' bin Khudaij ini memiliki kemahiran bermain seligi. Seligi ni pedang yang pendek, macam lebih kurang keris. Jadi Rasulullah benarkan dia sertai. Kawan dia, Samrah bin Jundub, tak puas hati. Dia kata, mana boleh Rafiq boleh pergi, Rasulullah, aku lagi hebat, lagi kuat daripada dia. Kalau kau tak percaya, kita orang boleh gusti, kita tengok siapa yang menang. Dan Rasulullah suruh mereka gusti. Dan Samrah bin Jundub berjaya mengalahkan Rafiq. Akhirnya Rasulullah membenarkan kedua-dua remaja ini menyertai perang. Inilah perlumbaan ke arah kebaikan, fastabiqul khairat, yang sebenar. Walaupun masih remaja, walaupun masih muda dan masih setahun jago, tetapi didikan para sahabat dan didikan Rasulullah berjaya melahirkan generasi yang sentiasa berlumba-lumba, bukan untuk kepentingan mereka sendiri, tapi berlumba-lumba nak pergi mati, nak pergi syahid, nak pergi berjuang dan mempertaruhkan nyawa mereka untuk mempertahankan agama Islam. Begitu juga dengan satu kisah yang terkenal, Abu Dujana. Rasulullah mengangkat pedang baginda dan offer kepada para sahabat siapa yang nak ambil dan gunakan pedang ni. Ada sahabat-sahabat yang angkat tangan, dan bulu-bulu semua nak. Zubair bin Awam angkat tangan. Tapi akhirnya Rasulullah memberikan kepada Abu Dujana dengan hak dia. Abu Dujana kata, apa hak dia wahai Rasulullah? Rasulullah kata, hak adalah kau menghayunkan pedang ini dan memenggal kepala-kepala dan menyungkurkan musuh-musuh Allah di medan perang. Jadi Abu Dujana kata, ya Allah, ya wahai Rasulullah, aku ambil pedang ini sekali dengan hak-hak dia. Dan Abu Dujana dilihat berperang dengan sangat tangkas, dengan sangat berani, dan berjaya membunuh ramai tentera-tentera kafir Quraisy dalam peperangan Uhud. Jadi para sahabat ini sentiasa berlumba. Kan, remaja tadi dua orang pun berlumba, sahabat-sahabat yang lain pun berlumba nakkan pedang tu, tapi Rasulullah beri kepada Abu Dujana. Jadi ini semua adalah elemen-elemen yang memberikan kekuatan kepada tentera Islam dalam peperangan Uhud. Kesatuan misi dan visi, strategi, taktik. Bagaimana Rasulullah meletakkan pemanah 50 orang di atas Jabal Rumah, merupakan pemanah-pemanah yang mahir. Rasulullah pandai matchkan potensi ahli dengan position. Okay? Rasulullah meletakkan strategi kita sebutkan tadi. Muhajirin satu pasukan, Aus satu pasukan, Khazraj satu pasukan. Jadi ini semua ada dia punya kebaikan dan manfaat. Kemudian Rasulullah memastikan setiap ahli dia berjuang untuk matlamat pasukan yang sama dan untuk mempertahankan pemimpin mereka, itu Rasulullah sendiri. Dan apabila berlaku pelanggaran yang kita ceritakan tadi, sebab itulah Allah, bukan tentera Islam kalah, bukan Allah mengalahkan tentera Islam. Ada banyak faktor-faktor yang kalau kita bincangkan secara terperinci, tentera Islam tidak kalah, tetapi Allah menangguhkan kemenangan. Minkum man yuridu dunya wa minkum man yuridul akhirah summa sarafakum anhum liyabtaliyakum. Allah memalingkan kamu ataupun menangguhkan kamu daripada mengalahkan mereka untuk menguji kamu. Walaqad afa ankum, sebenarnya Allah memaafkan kamu. Dalam dalam ayat yang sama yang saya bacakan tadi, umat Islam tidak kalah, tetapi mengalami kemusnahan dan kesakitan yang kuat. Dan inilah pengajaran yang paling besar yang Allah nak berikan pada umat Islam ketika itu. Kalau kita dapat rangkumkan semua elemen-elemen ini, insya-Allah kita akan mampu mempunyai satu pasukan yang kuat, yang hebat, yang akan mampu membawa apa sahaja agenda, apa sahaja misi dan apa sahaja visi dalam perjuangan kita, insya-Allah. Saya akhiri setakat itu saja. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.